Saya tak teresa, tak teresa nak bersiaran. Okey. Okey. Tak tengok. Khabar semua. Dah ni. Okay, we start for on air. Tak tahu mana. Mana boleh? Tak. Boleh tak terbalik? Terbalik biarkan. Malu. Okay. Terbalik kot. Oh, macam ni ya. Okey, assalamualaikum semua rakan-rakan. Ni dia kan. Bagaimana kita bawakan dalam Facebook, Okey. dalam Instagram. Hari ini kita bawakan sebuah kumpulan ataupun band yang meningkat naik. Berita Lusuh bersama dengan penyanyi vokalisnya sudah pasti Alwira, bersama dengan dramanya Alan dan juga gitarisnya adalah Anik, drama Astagfirullahaladzim. dan juga kita juga bawa pemain bongo hari ini untuk projek lagu. Ya, pemain bongo. Terima kasih abang saya terima. Baik, sihat. Alhamdulillah. Share dekat Terima Facebook kasih Zain. dan juga Putra FM. Terima kasih Bella Natasha. Macam pernah kenal Bella Natasha ni? Allah, di mana ya? Okey, terima kasih. Saya juga bersama pemain bongo. Aku bersama ni baru Ali yang keempat. Saya juga bersama dengan saya juga bersama dengan pengasas Alizara Holdings Sdn Bhd. Iaitu rakan untuk bersama dengan projek khas lagu yang bertajuk Gembaran Nabawi. Okey, terima kasih Abang Domino Band, terima kasih Eddie Group, terima kasih kepada Jamak Emas Sdn Bhd yang bersama kita. Terima kasih rakan-rakan daripada Hasni Hashim. Okey, saya terus bersama dengan tamu jalan kita. Okey, di ujung Anik. Ya, saya. Alwira, Alan dan juga ini pengasas Alizara Holdings Sdn Bhd. Welcome to jungle. Okey, kita live ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey. Boleh pakai tak pakai? Kalau nak shock pakai ya. Okey, baik. Hai, saya Alif. Kepada semua pendengar Putra FM. Jangan pilih anda dengan najis dadah. Berani dadah, musuh negara. Okey, Putra FM suara kempo terkini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kita ucapkan kepada semua sahabat-sahabat, teman-teman pendengar stesen Radio Putra FM di mana jua anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi ruang waktu untuk terus ke udara menemani rakan-rakan teman-teman setia stesen Radio Putra FM. Hari ini sebagaimana kita sedia maklum, 19 Ogos 2020, hari Rabu, merupakan hari terakhir kita berada di tahun Islam kita 1441 Hijriah. Esok kita akan melangkah ke tahun baru 1442 Hijriah. Faham tak Alan? Faham. Alhamdulillah. Sebagaimana kita bawakan dalam Facebook, dalam Instagram, dalam media sosial di stesen Radio Putra FM. Hari ini kita bawakan sudah pastinya sebuah kumpulan yang sedang meningkat naik, yang orang kata apa, boleh dikatakan sekarang ni tular di media sosial dan juga Alhamdulillah. 2-3 hari ni banyak betul muncul wajah-wajah mereka di media-media cetak, Berita Harian, Kosmo, macam-macam, Nanyang Tang Siampau dan sebagainya. Ya Allah, Tamil Nesa, semua di media-media cetak kita, dan juga di luar negara juga, memperkatakan tentang kewujudan sebuah kumpulan ini atau band ini. Nak kata kumpulan tapi 3 orang, tapi bersama dengan Ali Bau. Allahu Akbar. Assalamualaikum, selamat datang kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Pelita Lusuh. Habis terbakar saya punya konti. Dan selamat datang juga kepada sudah pastinya yang berbahagia Datuk Muhammad Faizal kita selaku pengasas Alizara Holdings Sdn Bhd. Betul Datuk ya. Projek khas, lagu khas ini iaitu Kasih Gembaran Nabawi. Bukan Kasih Syurga, Kasih Syurga dalam Yes, betul. Nak tengok tu alert tak alert sebenarnya. Ya, okey. Dia yang salah. Gembaran Nabawi merupakan kata apa, projek khas untuk bersama dengan Alizara. Okey, sedikit pengenalan perkongsian. Selamat datang sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Handsome, orangnya dikabarkan dilahirkan di Islamabad, betul? Lebih kurang macam tu lah. Allahu Akbar. Can you speak Malay? Yeah, can. Alhamdulillah. Sebab saya bersama dengan seorang orang luar daripada Malaysia. Mr. Alan, how are you today? I'm fine. Fine. Your family very good at Zimbabwe.
sama-sama keluar. Mhm. Lain selalu kodo. Oh, jangan. Guru-guru saja mengambil. Terima kasih juga kepada rekan-rekan teman-teman kita yang sedang live Facebook sama kita hari ini. Allah, Facebook di WA saya Razali bin Murad Zali ataupun lebih manja dipanggil Fatah Amin, dan juga di WA Putra FM kita. Tolong share rekan-rekan teman-teman kita. Hari ini kita nak bicarakan soalan-soalan panas-panas hari ini. Okay, selamat datang kepada Anip yang merupakan empunya syarikat rakaman Asia Empire Records. Awira penyanyi dan juga merupakan empunya syarikat yang bernama Pelita Lusuh Production, dan juga sudah pastinya pengasas Alizara Holdings Sdn Bhd, Datuk Muhammad Faizal. Ya Allah, sebab tengok muka Datuk macam Shahrukh Khan itu saya macam sikit. Dan juga sudah pastinya orang yang tidak ada apa harta di dunia ini. Gitaris Pelita Lusuh. Selamat datang juga kepada Along juga ahli keluarga daripada Alizara Holdings Sdn Bhd. InsyaAllah sekali perkabaran kita nak tanya soalan daripada banyak sebenarnya. Kita ingatkan muncul mula pada 4 Disember 2019 sudah pastinya muncul lama sebenarnya dalam industri dah lama macam Anip dan juga Alan bersama dengan Auto Band 20 tahun dalam industri. Awira pun bermula daripada reality TV bersama dengan kumpulan-kumpulan lain mencari pengalaman. Kini bersama dengan Pelita Lusuh dah berbelas tahun boleh dikatakan banyak pengalaman. Alhamdulillah. 4 Disember muncul dengan album ataupun single yang bertajuk Kekasih Syurga bersama dengan Pelita Ini Lusuh. Betul. Dan juga pada 29 Julai 2 hari sebelum menyambut Hari Raya Aidiladha, sekali lagi digemparkan dalam industri muzik, dicolek oleh Alizara Holdings Sdn Bhd untuk menjadi duta, boleh kata duta ataupun boleh dijadikan, kita bincangkan nanti bersama dengan Ali Zahra Holdings Sdn Bhd, projek khas iaitu Ali Zahra Madinah. Dan juga muncullah lagu ini Kembaran Nabawi. Dan banyak lagi program-program dikabarkan akan berada di dalam industri ini. Okey, sebelum itu sedikit pengenalan Pelita Lusuh. Mengapa dinamakan Pelita Lusuh dan kenapa mengambil Awira? Pelita Lusuh ni sesimpel kan kepada penggiat seni. Okey, kepada rakan-rakan teman pendengar, sampai di sini kita bersiaran. Okey, bye-bye. Alright. Okey, mestinya orang akan rasa agak pelik sebab apa Pelita Lusuh kan. Nama yang orang kata pasal simbolik bagi dia. Simbolik lah, bukan Pelita Nasi Kandar atau Anip. Okey, Pelita Lusuh ni saya orang kata apa, kita pendekatan kepada penggiat seni lah. Tak kira lah sama. Saya nak potong sikit boleh tak? Allahu Akbar. Ini satu kejutan yang baik juga. Kejutan ni? Sedang live di Facebook ini. Seorang pegawai Tuan Azimin kita daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Pegawai daripada DBP. Tahniah kalian katanya. Boleh tak saya hadiahkan lirik lagu kepada Pelita Lusuh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Dengan bangganya kami menerima. Alhamdulillah. Okey, untuk Tuan Azimin, minta tolong janganlah kawan dengan dia orang. InsyaAllah nanti boleh berhubung dengan Pelita Lusuh. Boleh. Boleh. Dekat bagi laman web dan sebagainya. Boleh. Okey, teruskan Wira, maafkan saya. Okey, Pelita Lusuh ni saya pendekatan dengan anak-anak seni lah. Tak kira dah, macam saya as a penyanyi, musician, pelakon, pengacara, host macam abang. Kita ni dia beratkan sebagai macam sepasang berita. Betul. Kita hanya mampu menerangi hidup orang seperti audien dan sebagainya, tapi sebenarnya audien tidak tahu apa yang terbuku di dalam hati kita. Itu di orang kata apa, dinamakan Pelita Lusuh. Di situ. Sebab apa, pelita ni dia takkan menyala selama-lamanya. Dia balik pada pegangan di mana kita akan menemui mati. Betul. Bermakna maksud Pelita Lusuh ni sesa kita beringat akan matinya api itu. Kita ingat perlu kita letakkan minyak dalam Pelita Lusuh tersebut dan perlu digilap Pelita Lusuh tersebut. As a spirit lah benda tu. Mana spirit itu maksudnya macam durian lah sebenarnya. Manggis. Okey. Itu sebabnya tubuhnya Pelita Lusuh. Okey. Kenapa 3 orang? Kenapa tidak berempat, tidak berlima? Sebenarnya saya dengan Anip Mengalan ni dah kenal daripada lama dah, dari kecil. Saya dah sekolah lagi. Masa O2 Band pun saya pernah session untuk beberapa konsert besar. Kalian bertiga adalah kawan? Dah macam family dah. Daripada start 2005 tu saya form 2. Kita orang dah pergi ke MotoGP punya konsert. Time tu baru 2008 2009 baru saya terjah ke reality TV lah. Ketika itu Alan dengan Anip bersama dengan O2 Band. O2 Band, So saya orang kata apa, saya macam mengasah bakat saya. Saya cuba daripada situ lah. Sampai hingga sekarang lah, dah belas tahun juga lah.
bersama dengan rakan-rakan daripada Yes. Pelita Lusuh. Okey, Alizara Holding Sdn Bhd. Ini pengasasnya, ya Allah. Saya tengok dalam gambar lain, bila live ni lain, dia punya kehandsomean tu lain. Dia puji bukan apa, takut dapat minyak free sebenarnya. Okey, yang bahagian Datuk, sedikit berkonsep bersama sahabat teman pendengar, kenapa memilih Pelita Lusuh ini menjadi sebahagian daripada rakan Alizara Holding? Sebab kita tengok Alizara Holding merupakan produk ataupun kecantikan, tentunya diangkat rokers-rokers muda ini untuk menjadi rakan ataupun teman Alizara sendiri. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita daripada Alizara Holding Sdn Bhd. Ya. First kali sebenarnya dalam projek kita adalah projek Kembaran Nabawi. Ya saya. Projek Projek Kembaran lagu khas ini. Lagu khas ini adalah sebenarnya tak terfikir untuk nak komersialkan lagu tersebut. Saya cadang sebenarnya kita nak buat satu program Kembara Nabawi ke bumi Madinah. Ya saya. Untuk menunaikan umrah. So kita nak buat satu lagu. Jadi bila dah jumpa dengan Cik Hanif kita, di mana bila kita dengar lirik tu, saya rasa sepatutnya saya menyanyi. Sepatutnya saya nak menyanyi, tapi saya rasa tak mampu. Sebab saya rasa tak mampu untuk menyanyikan bukan lagu tak mampu tersebut. sebenarnya, kadang-kadang kita off record lah, kadang-kadang artis tu penyanyi tu tamak. Okey, gua balik dulu. Okey, saya rasa macam tak mampu untuk nak bawa lagu tersebut. Dan tapi lagu Kembara Nabawi ni adalah lagu ketuhanan. Ya. Lepas tu kita bincang dengan Hanif, apa kata kita cakap bagi apa nama Awira yang Pelita Lusuh untuk bawakan lagu ni. Dan dia tak jadikan satu single, dia jadi satu projek khas. Projek khas, betul. Dan kemudian bila kita buat pelancaran tu, kita membuat satu pelancaran untuk produk kita lah, iaitu produk Alizara. Ya saya. Dan kita bukan lantik Pelita Lusuh sebagai duta, tetapi kita collaborate. Ya Kita saya. collaborate sebagai as a share partner untuk mereka, supaya platform kami dan platform mereka digabungkan. Ya saya. Untuk menjadikan satu platform untuk memudahkan urusan kedua-dua belah pihak. Ya, Dan saya. supaya untuk sebab Cik Hanif juga ada kekuatan dia sendiri, Ya, dan saya. kami di Alizara juga ada kekuatan sendiri. Betul. Okey, sekali lagi ada satu soalan yang masih lagi belum terjawab dari Datuk. Sekali lagi daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah baik pasang pelita. Mana lagi tadi? Allahu Akbar, hilang dah tadi. Mana? Baru habis. Baiklah pasang pelita terpadam katanya. Allahu Akbar. Jap kat sini. Alam ni pasal ni. Okey, ada satu dia khaskan pantun. Allah tak dapat baca tadi. Khas pantun untuk Pelita Lusuh sebenarnya, untuk semua rakan-rakan. Lagi kita bacakan. Okey, Datuk, mengapa memilih Pelita Lusuh sebagai orang kata apa, sebahagian daripada ahli keluarga Alizara Rockers? Belum pernah berlaku lagi, belum pernah terjadi lagi. Dia ambil rockers, selalunya kalau ambil rockers ni dia iklan kapak sebenarnya. Okey. Okey, kenapa ambil rockers? Sebenarnya rockers juga manusia. Ya betul. Rockers juga manusia, dan Alan Roy apa hawa biar lega dia kata. rockers juga manusia, dan dia juga adalah satu membantu untuk sudut platform dalam bentuk perniagaan, membawa Pelita Lusuh dalam dunia perniagaan. Ya saya. Dan kami rasa kemampuan Pelita Lusuh untuk bawa Alizara Skincare, Alizara Coffee dan juga Alizara Biospray, AZ Biospray untuk sendi dan saraf semua. Saya rasa kekuatan itu ada pada mereka. Kekuatan untuk energi mereka. Energi. Bermakna boleh dikatakan Alizara mengeluarkan produk untuk kesihatan. Ya, betul. Okey, baru timbul kembali daripada Dewan Bahasa dan Pustaka khas untuk Pelita Lusuh dan juga peminat-peminat Pelita Lusuh. Baiklah baik pasang pelita tepi jeraya. Baik-baik berpandangan mata, memandang mata, membuat dosa. Allahu Akbar. Itu juga khas untuk Alan katanya. Mendalam sangat. Terima kasih. Terbaik. Alhamdulillah. Daripada Dewan Bahasa Pustaka. Ini orang Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah. Alan, nak tanya Alan. Pelita Lusuh sebelum ni dikenal bersama dengan O2 Band. Tanya Anit, nanti Anit jawapan dia penting hebat punya. Alan, masih lagi bersama dengan O2 Band ataupun O2 Band dah berkubur? Sebabnya dikabarkan anda bersama O2 Band dah berpuluh tahun bersama dengan rakan-rakan teman-teman O2 Band. Ya betul. Sekarang macam ni,
Autoband masih ada. Nak cakap orang yang Masih beriman lagi. lain awak. Orang yang Beriman dia orang yang berslow, ada dia nada dia. knowledge Dia tentang betul bang. keislaman dan lain Betul. lain cakap. Autoband masih ada lagi dan Alhamdulillah. masih berjalan seperti biasa. Mana maksud Tuan Alan tadi? Ya, Oh, masih ada. masih ada. Mana masih lagi bersama dengan Autoband? Masih ada. Dikabarkan ada projek terbaru. Betul tak Ya. betul? Ya, betul. Itu Dia satu sebenarnya bukan projek terbaru lah. Dia sebenarnya adalah ulang tahun ke 20 tahun. 20 tahun dia 20 bersama tahun dengan Autoband. Autoband. So kita akan keluarkan satu lagu baru lah. Autoband berumur daripada 9 tahun. Dia masa Autoband dia umur 9 tahun. tak. Autoband. Sebenarnya saya dengan dia orang ni sebelum tu ada nama lain band. Rivermount. Oh. Ya. Nama tu tak boleh pakai. Ya, Kalau nak ya, ikutkan saya. Autoband ni dah ada 3, 4. 4. Empat dah ada. Ya. Cuma 2 album saja yang nama lain. Ya saya. Keseluruhan daripada tahun 2001 sampai 2021 ni genap 20 tahun lah. Ya saya. Ya. Bermakna ini untuk lagu orang kata projek khas juga. Projek khas. Ya, projek khas. Sebab O2 ni masing-masing dah ada komitmen. Ya. So Ya, kita saya. tak boleh nak buat macam mana kita buat dengan Peter Lusuh terus terjah ke industri dan sebagainya. Bermakna Ya. maksud kami Pelita Lusuh ni satu projek khas juga. Ya. O2 pun satu projek khas. Yes. Bermakna semuanya berada di bawah bumbu Asia Empire. Ya, betul. Alhamdulillah. Sebab bila ada Awira ni saya okey. Ada satu akan datang, kita tengah akan buat satu-satunya artis yang pergi ke luar negara. Ya, InsyaAllah kita akan release pada bulan 10. Nama dia Mat Zali. So Mat Zali ni akan menjadi pencetus di bawah Asia Empire untuk pergi keluar lah. Sebelum ni dia bekerjakan MT salah tak, sebuah bukan MT. Mat Zali Murad. Mat Zali Murad. Ya, betul. Ha. Dia lah pencetus nanti untuk bawa kita ke peringkat international lah. Ya. So tak lama sekarang dia masih bekerja lah, masih bekerja sebuah stesen radio. Sekarang ni dia agak Ya. tamak sikit. Dia Salah. Dia tu cakap Melayu. Cakap Melayu pula Tapi orang ni. tapi dia tu tamak. Tamak terus. Salah satu negara Colombia, Ya, Uruguay. betul. Sesuai, okey. memang sesuai. Awira, maafkan Okey. saya. Mungkin soalan saya ini akan Ya, menyentuh hati, menjentik Wow. sikit. Sebab Awira sedia maklum, semua kita sedia maklum, Okey. Awira tidak lari daripada gosip dan sebagainya. Gosip ni satu benda yang satu yang baik juga sebenarnya. Yep. Awira tidak lari daripada gosip bersama dengan Pelita Lusuh. Soalannya, siapa Perdana Menteri Zimbabwe yang pertama? Itu soalannya. Siapa? Menteri Zimbabwe yang pertama. Mungkin terasa sikit soalan ni sebab melibatkan kontroversi. Menteri? Siapa Perdana Menteri Zimbabwe yang pertama? Augusto Molando Corraco. Alan ni. Alan ni. Yang ujung tu jangan. Itu bahaya bang. Okey, dikabarkan, adakah kalau saya salah maafkan saya, Okey. dikabarkan Pelita Lusuh ketika ini bukan kata Pelita Lusuh berada di bawah Asia Empire, Ya. Asia Empire Record Ya. dan juga bersama dengan Pelita Lusuh Production Ya, betul. dah pun melebarkan sayap Ya. dengan melantik Datuk Faizal sebagai penasihat. Ya, betul. Ya, betul. Secara Okey, rasminya kenapa memilih Datuk Faizal? Okey, Kenapa Datuk Faizal suka pula? Ini dulu soalan Okey. nak gaduh ni. Kalau bagi saya, janganlah, tolonglah. Datuk tak menyesal kan sebenarnya. Okey. Soalan kepada, Okey, Pelita. sebenarnya kita daripada tahun lepas ni kita dah buat perancangan untuk lebarkan sayap Asia Empire. Ya, So dalam masa yang sama di peringkat atasan ni, maksudnya macam sebagai artis dan sebagainya, mereka ada tugasan asing, maksudnya recording, kerja-kerja studio dan sebagainya, agak sibuk di situ. Jadi dalam masa yang sama kita nak ada seseorang yang mampu beri pandangan, nasihat dan sebagainya yang kata profesional dalam bidang perniagaan. Ya, saya. Sebab kita nak ke arah tu kan. So dalam masa yang sama bila semenjak kenal dengan Datuk ni, kita nampak dia ada seorang yang berkaliber, yang selalu bagi nasihat pada kita untuk momentum macam mana kita nak buat sebagai dalam perbincangan dan sebagainya kan. Jadi bila kita dah perkenal macam ni, kita Ini rasa bukan jawapan yang mi goreng belajar. bukan. Yang ni yang kuih tiaw. Yang mi tu kejap lagi. Lepas tu bila mungkin ada keserasian. keserasian tu ada. Lepas tu yang kedua tu, benda yang kita perlu tu ada pada dia. Ya, saya. Jadi ada serta-serta benda yang di dalam syarikat rakaman dan sebagainya, itu adalah kepakaran kita. Betul. Tapi dari segi kepakaran dia adalah dalam bidang perniagaan. Betul. So kita boleh dapat orang kata info daripada dia, nasihat dan sebagainya untuk lebarkan lagi Asia Empire dalam lah. perniagaan. Ya, Tertarik betul. daripada jawapan yang dibagi Ya. oleh saudara Anip tadi. Ya. Datuk. Yep. Okey, Datuk tak ada langsung orang kata apa Ya. dalam melalui ni dalam bidang industri. Ya. Dalam bidang perniagaan sudah sebati, dalam bidang perniagaan, dalam bidang undang-undang dan sebagainya. Kenapa kini ketika berumur 28 tahun ini baru terdetik hati nak masuk dalam industri ini? Kenapa orang kata apa minat bersama dengan industri dan juga bersama dengan Pelita Lusuh ini? Okey, dia bukan berminat, tetapi kita dijemput. Kita dijemput dan dipelawar. Ya, saya. Okey. Dan juga saya juga berhajat. Alhamdulillah. Saya juga berhajat.
bukan hanya sekadar bertepuk sebelah tangan. Tapi dalam bidang seni, saya bukan artis, saya bukan penyanyi, pelawak, saya bukan pengarah dan sebagainya. Ya, saya tak ada pengalaman langsung dalam dunia seni. Betul. Tapi saya mengikuti perkembangan anak-anak seni. Saya mengikuti, saya menyelusuri perkembangan kehidupan anak seni. Okey, apa yang terdetik di hati Datuk untuk membantu? Okey. Bagi saya membantu ni, membantu. Sebabnya saya ambil tempat, saya berada di tempat Datuk. Saya ahli perniagaan. Kenapa saya nak bersama dengan Alan? Kenapa saya nak bersama dengan Anip? Kenapa saya bersama dengan Awira? Cukuplah sekadar saya tengok di TV dan sebagainya. Tetapi kenapa terdetik di hati Datuk untuk bagi saya nak membantu industri ni? Kenapa? Adakah industri ni tenat? Adakah industri ni berada di dalam keadaan? Kita jawab kemudian. Ini soalan kontroversi. Kita berehat seketika. Kita dengarkan dulu. Inilah yang membawakan Pelita Lusuh dalam industri muzik ini bersama-sama mereka. Bukan industri muzik, mereka bersama dengan lagu projek khas mereka juga untuk single yang pertama mereka, Pil apa? Azali Az-Zahra. Kita dengarkan Pelita Lusuh dengan lagunya PIL. Pelita ni Lusuh. Putra FM, suara Kampung Terkini. Abu Kumian kat luar. Oh. Ustaz Abu. Tadi seorang pelakon dan juga pengarah. Harus pengarah. Semua Ni ada jejaka handsome, nampak? Alung. Siapa yang belum kahwin, masuk cepat-cepat. okay. Okey, jadi saya akan teaser dengan skrip lagu terbaru. Lagu baru ni. Berjudul Lara salah satunya. Dan juga Kembaran Nabawi. Okey, dengar. Buka apa? Ini Jimmy yang kata nak. Okey. Nampak? Ni. Adik kepada Datuk Roji je. Okey. Jimmy. Datin kat bawah. Ni abang Abu Kumian. Allahu Akbar. Ya Allah. Duduk. Kita sama sikit. Terima kasih Syah. Ini Abang Anip, ini Abang Wira, ini Datuk Faizal, ini Abang Alan, ini Alung. Kasih tolong orang ni. Memang kali. Apa ni? Dia penyanyi daripada Sabah. Okey. Datin, kakak dia penyanyi kebudayan Sabah. Okey. Budak lega Rawira ni. Alhamdulillah. Boleh kita berduet. Pelakon yang Abang Alung ni pelakon filem Muhammad Batin. Terkenal semalam. Kita semalam Dia kena belakang lah. sini yang kedua. Terima kasih, tolong share. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, nak tahu lagu dekat mana nanti dia akan beritahu. Terima kasih Awira, promo sikit insyaAllah. Pakailah Medina, terima kasih Cik Bella Natasha daripada Penang. Cik Bella tak Penang ke dah? Daripada Penang. Ini juga sebahagian daripada ahli keluarga, ahli saudara. Terima kasih Eri Kelangit, salam. Eri. Terima kasih Eri. Terima kasih Pak Cintia, terima kasih. Terima kasih Rasulullah Abu, terima kasih dari kita, terima kasih Iza Mazliza, terima kasih Aina, terima kasih Rika Misi kita, Zul Kafan, terima kasih komposer lagu. Jadi orang boleh katanya. Jadi Zul Kafan komposer. Terima kasih kepada Juna Juri. oh, brother. Juna Juri 1, 2, 3, 4 belalang kemudian dia. Terima kasih. Dengar lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Puan Arena. Terima kasih kepada teman-teman juga. Dengar live. Ya, terus share.
Laju sangat dia tak baca. Laju sangat. Tak baca. Minta maaf. Terima kasih Edi Group, terima kasih daripada rekan-rekan. Ini usahawan daripada Kemak Anak Kesejahteraan. Ada salah pada Datuk. Bagaimana nak tahu kebanggaan tentang Alizara? Boleh tengok Facebook tu lagi ya. Boleh. Nanti beritahu dan juga Facebook Alizara dia orang tanya juga. Kita lusuh terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua. Hai kami #dengarkan lagu ajak terbaru masuk. dari Negatif. kami isi eksklusif pada di Datuk. Ruang Okey, Udara okey. Duduk belakang. 90.7 FM Suara Kampus Terkini. Bang, Mi, ajak ada tim duduk sini. Set lagi. Dah masuk. Jom masuk. Musra FM 90.7 Suara Kampus Terkini. Okey, Putra FM Suara Kampus Terkini masih lagi ditemani oleh saya Didi Zali pada petang ini. Terima kasih kepada semua sahabat teman pendengar. Allahu Akbar. Ramai tengah share Facebook kita hari ini. Alhamdulillah. Datin Bin, apa khabar? Sihat? Datin, Alhamdulillah. Selamat datang. Jimmy juga. Ini orang Sabah di Buah Bayu. Allahu Akbar. Orang Sabah. Ini peminat Awira. Tapi dia tak langsung tak sebut nama Alan. Itu yang masa sikit. Datin ni Alan. Datin ni Alan. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan teman-teman. Okey, Datuk, berbalik pada soalan tadi. Ini apa? Sebab jarang, maafkan saya, jarang ahli perniagaan, maafkan saya ni, kadang-kadang mungkin ahli perniagaan dengar ni mesti hantam saya ni. Ahli perniagaan jarang selalunya nak berkolaborasi bersama dengan artis-artis, terutamanya artis-artis rockers sebegini, rockers yang berada bersama kita ini. Kenapa Datuk? Okey, pertama sekali saya berbincang dengan saudara Hanif untuk dijemput sebagai diminta jadi penasihat Ya, dari saya. syarikat Asia Rekod. Berdasarkan pengalaman Datuk. Berdasarkan pengalaman yang apa yang kita ada. Ya, So bagi saya mengikuti perjalanan anak seni lah. Ya. Yang banyak anak seni yang boleh dikatakan, saya minta maaf, ini pandangan peribadi. Dia macam pemain bola sepak. Okey. Pemain bola sepak ini kita faham. Ya. Pemain bola sepak di luar negara. Adakah orang yang menaikkan bola sepak itu bekas pemain dia punya pengurusnya bukan kata jurulatih. Ya. Semuanya luar daripada bidang bola sepak. Orang yang nampak tentang industri ini. Bagi kami dari sini yang nampak. Itu yang saya nak tanya pandangan daripada orang yang nampak tentang industri kita ini. Okey, bagi saya nampak artis-artis di mana yang nama megah, yang nama besar. Kita masyarakat di luar sana, kita nampak satu benda yang artis ni mempunyai segala-galanya. Betul. Tapi hakikat nampak dia macam hebat, nampak macam hebat. Ya. Tapi hakikat dia ada satu benda yang masyarakat tidak tahu. Ya, saya. Bahawa mereka ni tak ada apa. Tambah-tambah yang mana yang duduk. Ini orang kata apa, reality. Ya, Kita tak boleh nak nafikan. Ya, betul. Yang berjaya tu alhamdulillah. Tapi kita ambil yang mana yang kita tengok yang ditular di media sosial dan sebagainya. Ya, betul. Ini pandangan daripada Datuk sendiri. Dan sebab itu Datuk masuk dalam industri ini. Saya bersetuju sekiranya Asia Record mengubah pada dasar yang lama. Maksud Datuk nak buat dasar baru. Kita dah merdeka 63 tahun. Ya, saya faham. Tapi industri kita tak merdeka pun. Betul. Tak merdeka. Industri langsung tak merdeka, diikat, dirantai. Itu tak pernah merdeka langsung. Sebab tu artis kita ada sebahagian artis-artis melarat hidup makan biskut kering. Yang mana tycoon-tycoon besar, diorang semua berjuta untung, artis tak dapat apa. Ini yang Datuk nak perjuangkan. Ini kita nak bawa. Dan dalam masa yang sama. Memang ada keturunan Melaka ke apa semua ni? Marah tu. Bila Datuk cakap macam tu, saya rasa macam nak keluar takut ni. Datuk sekarang ni nak marah industri tu tak saya. Saya tak kena mengenal langsung, saya penyampai radio saja ni. Okey, itu pandangan daripada orang yang berada di luar. Sebab itu Datuk masuk sini. Okey. Pandangan daripada Awira. Awira, Anip dan juga Alan. Kita ambil satu. Kepada Anip dulu. Yang dah 20 tahun dalam industri muzik ini. Dan telah pun menjadi pengurus sekarang ni, pengarah pengurus dan sebagainya di Asia Empire Record, dan sudah pastinya ada cerita yang terbaik untuk Asia Empire Record. Yes, betul.
apa yang dikatakan oleh Datuk ni adakah benar ataupun ini pandangan daripada orang yang luar daripada industri? Okey, sebenarnya selama hampir 25 tahun saya dalam industri daripada umur 17 tahun bekerja dengan syarikat rakaman dan sebagainya. Yes. Nak begitu dah lama lah sebenarnya. Pandangan saya sebenarnya artis kita ni banyak benda yang dia orang tak boleh buat secara orang kata apa yang mereka nak sebenarnya. Kebanyakan mereka di syarikat rakaman dan sebagainya mereka ni tertakluk pada syarat dan sebagainya. Ikatan. Jadi banyak benda-benda macam dia nak berkarya dan sebagainya mereka disekat. Adakah artis itu tersekat untuk berkarya ataupun ada term yang dia perlu terms dia ada banyak perkara sebenarnya. Dia bergantung pada banyak benda. Maksudnya ada perkara yang di dalam kita tanda tangan itu ada perkara yang tersurat di surat. Ya, betul. Sebenarnya ada dua kesalahan di sini. Satu, pihak artis ni sebenarnya dia sendiri juga perlu tahu, bukan main hentam sign dan sebagainya. Kadang-kadang artis baru, artis muda yang baru muncul, yang baru saja dalam industri, bila dia dapat syarikat rakaman ni, contohnya semangat dia tu contohnya nanti tiba-tiba Asia Empire Record ambil masuk. Betul. Saya ni artis baru, contoh kita ambil Jimmy artis baru dia sign saja. Tetapi tidak tengok langsung daripada dia punya term dan sebagainya. Betul. Jadi daripada situ yang selalunya berlaku kesilapan kepada artis tu lah. Jadi yang kedua pada saya, daripada syarikat rakaman dan sebagainya juga, mereka juga dah di zaman sekarang ni dia dah berbeza tau. Kita ada dunia platform di luar panas. Dunia platform luar macam YouTube dan sebagainya. Jadi kebanyakan artis sekarang ni dia sudah hindarkan diri daripada syarikat rakaman kalau kita perasan. Banyak semuanya nak buat sendiri. Kan? Tapi kalau betul dia dibantu, saya rasa dia akan dekatkan diri dengan semua syarikat-syarikat ni sebab dia ada ruang yang lebih besar. Tapi banyak artis sekarang semua nak independent sebagainya. Tapi mesti ada satu dasar kat situ yang perlu kita ubah supaya benda ni menjadi lebih positif. Maksudnya bila orang sebut syarikat rakaman, dia orang rasa macam nak pergi ke situ. Betul. Sekarang rakan-rakan artis kebanyakan bila kita sebut kita kalau buat job nak kena sign kontrak syarikat rakaman A ni. So dia orang tak nak lah. Aku tak nak lah. Dia orang tak nak lah. Syarikat rakaman B ni aku tak nak lah. Ya, betul. Kalau nak ambil aku, boleh aku berkolaborasi, tetapi aku mesti bebas. Itu yang nak diperjuangkan. Okey, Awira, saya tak nak cerita 10 tahun 12 tahun kisah lampau anda sebab anda melalui begitu banyak sekali rintangan, rongga-rongga, ruang-ruang yang perlu tutupi. Tetapi apa yang boleh kita berkongsi tentang industri kita ini dan juga apa yang perancangan yang hendak dibuat oleh Asia Empire Record bersama dengan sudah pastinya penasihatnya, penasihat 5% ini kita bagi. Tak ada 10% naik sikit. Sebenarnya nak membantu. Okey, apa yang Awira nak boleh berkongsi, terutamanya kita nak naikkan semula industri muzik ini, kita nak naikkan semula artis-artis kita yang boleh dikatakan dah give up, dah tak mau langsung dalam industri ni. Macam saya faham Awira sebelum ni dah lari dalam industri, balik ke kampung, maka dah jadi macam give up sebenarnya. Tetapi oleh kerana mungkin rakan-rakan oleh yang sebenarnya yang saya tengok yang kembali semula artis ni oleh peminat. Kita tengok daripada follower dan sebagainya, itu yang kembalinya artis tu. Pengalaman Awira untuk yang orang kata apa norma baru yang nak buat ni, dah lagi macam Datuk tadi jadi duduk dia dah bersila, dia marah dan macam sikit. Okey, Awira sendiri. Okey, pandangan saya first lah, kita nak bendungkan corruption dalam industri sebenarnya. Sebenarnya terlalu banyak corruption itu yang menjatuhkan industri sebenarnya. Macam mana saya nak cakap, benda ni kira yalah macam dari segi pengalaman saya pun saya pun ada masalah kontrak juga. So benda tu ada juga salah daripada pihak artis. Tapi kesilapan tu adakah kesilapan terlampau excited? Excited. Yalah macam orang kata apa, kita dapat lagu. Kita dapat lagu. Tapi benda ni dia tak macam zaman dulu. Macam zaman sekarang pun saya tu serang lah dari segi banyakkan merepek yang keluar. Syarikat rakaman ni. Maksudnya syarikat rakaman macam dia orang control the all contract. So benda ni bila one artis tu sign apa semua, dia kena ikut apa yang label tu suruh. Walaupun dia genre rock, tiba-tiba nak ke arah pop. So dengan alasan dia cakap ini rock dah tak relevan. Apa yang nak oleh peminat. Benda ni it's not fair. Sebab apa, benda tu ada pengikut rock apa semua kan. Benda ni masing-masing punya genre kita kena respect. So bukannya nak matikan terus. Macam saya dari awal kemunculan saya still fighting untuk rock punya scene. Walaupun berbagai genre dah keluar apa semua. So kita kena firm,
kita punya genre kita nak push, kita nak present dekat audience. This is me. Macam benda ni saya pun dah terlalu banyak orang kata bad story sebelum ni kan. Tapi benda tu saya nak ambil pengalaman benda tu kan. Siapa yang nak kita orang kenal. Tapi bagi saya attitude apa yang kesilapan kan. yang lalu membakar semangat kita untuk semangat. Saya semangat disebabkan fan-fan saya yang masih ada di belakang. Follower masih family ramai. semua follower masih ramai. Bayangkan tengok terbang daripada Sabah datang ke sini ni. Ya Allah. Minta tolong baliklah Jimmy Sabah. Daripada Sabah ke Mina. Ya Allah. Tadi tengok sampai dekat foyer siap pegang kaki semua. Lepas tu bila Alan datang semua lari. Ya Allah. Maksud saya tadi sebenarnya benda ni kita macam sekarang lah saya tengok dari segi lagu dan kadang lagu yang tak apa-apa keluar tiba-tiba boleh naik sebab apa sekarang zaman viral. Betul. Bagi saya viral dengan masterpiece song it is very different. Betul kan kalau saya silap. Kadang-kadang ni kadang-kadang artis hentam saya tapi tak kisah tapi kita share ni. Apa yang dikatakan oleh Ani, apa yang dikatakan oleh Awira dan juga Alan sebentar lagi adalah pengalaman daripada kalian dalam industri. Tapi apa yang saya lihat dalam industri kami sebagai pendengar dan sebagainya, kita tengok memang ramai follower sampai berjuta dan sebagainya. Tapi bila perform di atas pentas gagal. Adakah silap apa yang saya katakan? Ni pengalaman kepada Awira sendirilah. Dia macam mana ulang balik dia punya ikut laman media sosial, artis-artis yang BBNU lah kita kata BBNU, ramai follower sampai berjuta dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba lagu sedap di YouTube sebenarnya, tapi bila membuat persembahan secara langsung gagal untuk menghasilkan sebagaimana yang itu. Sebenarnya benda ni kalau nak ikut macam sebelum baru-baru ni pun ada isu tentang pelakon yang tak ada followers yang tinggi, production tak nak ambil pelakon. Ini bukan nak buku menyan bukan bukan. Maksudnya kira benda ni bagi saya not fair benda ni kan. Benda ni kita kena tengok pada talent. Memang betul dia orang nak salekan dia orang punya produk. Tapi kalau produk tu talent dia orang ke laut, menjalikan lah. Tapi kadang-kadang itu juga, adakah itu juga meruntuhkan industri kita? Itu sebuah sikit lah bagi saya. Sebab apa bagi saya ni, sebab zaman sekarang ni boleh beli follower. Betul. Viewers dekat YouTube sampai beratus juta pun kadang boleh beli. Sebab apa saya ikut di pengalaman Sengai Mojo. Walaupun roman cinta pun tengah dah meletup gila-gila. Ya saya. Sampai sekarang pun masih 10 juta follower tanpa beli. Ya. Kadang-kadang orang tengok sampai ber-100,000 dia punya viewers, juta viewers. Pengikutnya itu. Tapi kenapa dia orang takut nak buat album, the full album? Kita nak tengok yelah sebab sekarang ni pun zaman orang kata apa COVID pun betul. Mungkin ke depan ni kita tak tahu kan. So benda tu macam saya pun ada juga member yang datang. So tanya kenapa tak boleh buat album apa semua. Dia macam album orang dah tak beli apa semua. Lepas tu saya tanya balik kau buat dia tak buat. Kau tak buat, siapa nak beli? Betul. Benda ni kita ada kena cuba kan. Benda ni sebab apa? Ada daripada rakan teman kita sedang live Facebook menghantar. Juga daripada Dewan Bahasa. Ramai hari ni awam Dewan Bahasa dah bercakap sebab dia orang tertarik dengan lagu Kembaran Nabawi ni. Sejujurnya sang pengarang lirik sedang mencantumkan titik-titik tasyahul dalam lingkaran tasawur menuju dia. Semoga mendapat berkat daripadanya. Amin. Tahniah juga kepada kalian yang menyanyikan lagu ini. Tidak lupa juga kepada si penenun rentak lagu yang arif dengan ilmunya. Tahniah teringin juga bertanya kepada penulis lirik bagaimana contengan lirik ini menjadi sulaman mulus maknawi indah. Allah. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Awira sampai kepada pendengar ini. Apa yang dilontarkan oleh baik-baik perkataan sampai. Dan ada di akhirnya gitarnya kurang sikit. Siapa dia main gitar tu? Itu dia. Okey, itu pandangan daripada Awira. Okey, Alan, daripada Alan. Sebenarnya tak habis lagi, ada sikit. Okey. Tak apalah. Sebab maksudnya benda tu bukannya kita nak orang kata kita nak condemn, bukan kita nak mengkotak-katik kadang-kadang macam saya pernah sendiri saya ditindas. So benda tu mungkin berjuta lagi belakang ditindas. Betul. Yang di orang tengah dalam TV tu mungkin yang setengah. So audien pun yalah sekarang kan zaman viral cepat sangat. Kalau orang kata macam industri ni lebih senang yang cerita-cerita buruk artis. So bagi saya it's not industry personal. Kita kena tegurkan industri muzik. Ya saya. Kita bukan nak menjatuhkan wartawan-wartawan. Kita tak menjatuhkan tidak tepat, tidak benar dan sebagainya. Macam Datuk cakap tadi, indahnya nama artis itu tidak, tapi realitinya tak nampak. Tak nampak. Okey, Alan, Budi Kesuma.
Selain daripada bermain badminton, selepas berehat daripada main badminton, ada bermain gitar. Boleh cakap Melayu dengan fasih? Boleh. Alhamdulillah. Kapan berada di Indonesia, berapa lama sebenarnya? 13 tahun. Itu bahasa polis. Aduh, kentut. Okeylah. Fokus andalan juga Okey. pada industri ini. Okey, macam ni. Sebelum tu saya nak kenalkan diri dulu bagi yang belum lagi kenal Alan Leteruso. Ya saya. Okey, saya kebanyakannya daripada dulu band O2 dengan Anik. Saya kebanyakannya bekerja di belakang Anik. Belakang tabir. So belakang Anik. Saya banyak di belakang dia. So Anik Sakau, di depan sakau saya. kan, sakau kan. Dia macam sakar dia. Okey. Saya banyak buat kerja macam produce dalam studio macam tu. Macam tu. So banyak kerja-kerja studio banyak dengan Anik lah kan. Ya, So saya. Anik di depan lah. Okey. Pandangan saya yang soalannya tu pandangan kepada industri muzik ni. Ini pandangan daripada Alan yang berdapat. Dia boleh Okey. dikatakan juga 25 tahun jugalah dalam industri. Semua, kan? Betul. Okey, ni dari segi pengalaman lah. Okey, first macam